Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan rancangan pengajaran harian atau RPH yang telah kami bina. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Fatin Nasuha binti Khalil dan dua orang rakan saya iaitu Nur Izzatul Hana dan Nur Umairah Fariza. Baiklah, mari kita mulakan pembentangan kita. Rancangan pengajaran harian kami ini adalah berdasarkan dokumen standard core curriculum dan pentaksiran atau DSKP Bahasa Melayu tahun 3. Kami telah memilih tema kebersihan dan kesihatan dan topik yang akan difokuskan adalah saya sihat dan bertenaga. Kelas ini akan dijalankan pada 3 April 2023 iaitu hari Isnin dan pada jam 10.30 pagi sehingga 11.30 pagi iaitu selama 1 jam atau 60 minit. Seperti yang telah saya nyatakan sebelum ini, RPH ini telah dibina berdasarkan DSKP Bahasa Melayu tahun 3 di mana terdapat standard kurikulum yang terdiri daripada standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan ataupun perkara spesifik yang perlu murid-murid ketahui dan boleh lakukan adalah 1.1 iaitu mendengar dan memberikan respons. Manakala standard pembelajaran atau kriteria pembelajaran yang akan diukur ialah 1.1.2 iaitu mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap 1. Suruhan dan permintaan, 2. Silaan dan larangan. Baiklah, saya serahkan kepada rakan saya untuk membentang yang seterusnya. Seterusnya, melalui rancangan pengajaran harian ini, terdapat nilai murni yang diterapkan. Nilai murni ini diberi penekanan dalam semua mata pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan mengamalkannya. Nilai murni yang terdapat dalam rancangan pengajaran harian yang telah kami hasilkan ialah yang pertama, berhemah tinggi, kasih sayang serta menjaga kesihatan diri. Seterusnya bergerak kepada elemen merentas kurikulum iaitu EMK. EMK ialah merupakan unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang ditetapkan selain daripada standard kandungan dan standard pembelajaran. Elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen merentas kurikulum ini diterapkan dalam elemen merentas kurikulum yang diterapkan di dalam rancangan pengajaran harian yang telah kami hasilkan ialah kreativiti dan inovasi, bahasa, nilai murni dan TMK. Baiklah, bergerak kepada satu elemen yang pertama iaitu kreativiti dan inovasi. Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imajinasi untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan idea yang sedia ada. Inovasi pula merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk memastikan pembangunan modal insan yang mampu menghadapi cabaran abad ke-21. Elemen ini sangat penting untuk diintegrasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, elemen yang kedua iaitu bahasa.
Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu dititik beratkan dalam semua mata pelajaran. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran, bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan, struktur ayat, tata bahasa, istilah dan laras bahasa perlu diberikan penekanan bagi membantu murid menyusun idea dan berkomunikasi secara berkesan. Seterusnya ialah elemen nilai murni. Ya, seperti mana yang saya beritahu tadi, nilai murni ini diberi penekanan dalam semua mata pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan mengamalkannya. Hal ini kerana nilai murni ini merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan dan kewarganegaraan kebangsaan dan global yang menjadi amalan dalam kehidupan seharian. Elemen yang terakhir ialah TMK, iaitu teknologi maklumat dan komunikasi. Penerapan elemen TMK ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah bagi memastikan murid dapat mengaplikasikan dan mengukuhkan pengetahuan serta kemahiran asas teknologi maklumat dan komunikasi yang dipelajari. Pengaplikasian TMK ini bukan sahaja mendorong murid menjadi kreatif, malah menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran. Bergerak kepada elemen yang seterusnya iaitu aspirasi murid. Aspirasi murid ini adalah pelan pembangunan pendidikan Malaysia yang akan terus mendukung hasrat falsafah pendidikan kebangsaan untuk menghasilkan pendidikan yang seimbang sebagai asas aspirasi kepada setiap murid. Jadi, aspirasi murid yang dititik beratkan dalam rancangan pengajaran harian yang kami hasilkan ialah yang pertama, pengetahuan. Murid juga digalakkan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang lain. Walaupun pengetahuan asasnya adalah bahasa Melayu, tetapi murid juga boleh mengembangkan pengetahuan dan kemahiran mereka dalam melalui bahasa Melayu kepada subjek yang lain. Seterusnya ialah kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir ini setiap murid akan belajar cara memperolehi ilmu pengetahuan sepanjang pembelajaran mereka untuk membolehkan mereka menghubungkaitkan dan mencipta ilmu yang baharu. Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuk penaklukan dan pemikiran kreatif serta inovatif. Seterusnya ialah kemahiran memimpin. Dalam dunia yang saling berhubung kait, kebolehan untuk memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah amat penting. Sistem pendidikan negara akan membantu setiap murid mencapai potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang yang formal dan bukan formal bekerja dalam pasukan dan mengamalkan ciri kepimpinan. Jadi, kami mengaplikasikan kemahiran memimpin dalam rancangan pengajaran harian kami yang kami hasilkan. Seterusnya ialah yang terakhir, aspirasi murid yang terakhir ialah etika dan kerohanian. Dalam sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam setiap diri murid bagi mendepani cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasa kelak. Jadi, mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak, membuat pertimbangan, berpegang kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal serta berani melakukan sesuatu yang betul. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentuk individu penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara. Jadi kami telah menghubungkaitkan aspirasi murid elemen etika dan kerohanian dalam rancangan pengajaran harian yang telah kami hasilkan. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Elemen seterusnya adalah objektif pembelajaran. Sebelum tu, saya akan menerangkan apa itu objektif pembelajaran. Objektif ialah pernyataan yang ditetapkan untuk dicapai oleh pelajar pada tahap tertentu. Ia merangkumi apa sahaja yang telah dipelajari dan dikuasai yang meliputi daripada pengetahuan, kemahiran, perubahan tingkah laku, sikap dan lain-lain.
Ia bertujuan untuk diukur dan dicapai oleh pelajar setelah tamat sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. Jadi, objektif pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini adalah murid akan dapat mendengar, memahami dan memberikan respon secara lisan atau gerak laku secara arahan berdasarkan ayat perintah, jenis ayat permintaan, ayat suruhan, ayat silaan, ayat larangan dengan betul. Yang kedua adalah murid dapat bertutur, berbual dan menyatakan permintaan menggunakan perkataan serta ayat yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertata susila. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan pula ialah merupakan unit kecil yang diperincikan mengikut objektif pembelajaran tadi. Dengan perincian ini, guru hendaklah mencatatkan bagaimana situasi atau cara yang menunjukkan murid itu telah menguasai matlamat pembelajaran yang ditetapkan. Jadi kriteria kejayaan dalam rancangan pelajaran ini ialah murid akan berjaya sekiranya murid dapat yang pertama, membina ayat suruhan, ayat permintaan, ayat silaan dan ayat larangan. Dan yang kedua adalah menyebut satu tips penjagaan diri, kekerapan tips tersebut dilakukan dan kepentingan mengaplikasikan tips tersebut. Dan yang ketiga adalah mengetahui dan menjelaskan aktiviti kebersihan diri dan langkah melakukan aktiviti tersebut. Dan yang terakhir adalah memberi respon yang sesuai terhadap ayat suruhan, ayat permintaan, ayat silaan dan ayat larangan. Oleh hal yang demikian, jelaslah bahawa penyediaan objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan ini dapat membantu guru untuk melaksanakan aktiviti yang sesuai untuk memastikan aktiviti pembelajaran ini tersusun. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Baiklah, seterusnya konsep pembendaharaan kata utama yang digunakan dalam rancangan pengajaran harian yang telah kami hasilkan ialah kebersihan diri, iaitu berkait dengan topik pembelajaran yang telah kami pilih, iaitu berkaitan dengan saya sihat dan bertenaga. Seterusnya ialah bahan bantu belajar ataupun sumber yang kami gunakan, iaitu video, YouTube, buku teks, komputer reader dan projektor, tablet dan juga sampul berwarna. Seterusnya bergerak kepada rangka pengajaran, iaitu bermula daripada set induksi iaitu pemula. Ia dimulakan dengan pengenalan topik berkaitan dengan saya sihat dan bertenaga. Guru aktiviti yang diaplikasikan dalam aktiviti yang diaplikasikan dalam pemula ini ialah guru memaparkan video mengenai kesihatan dan kebersihan diri yang berupa animasi 2D pada papan putih menggunakan LCD. Seterusnya murid diminta mendengar dan meneliti isi kandungan video yang dipaparkan. Seterusnya, murid menyatakan pendapat mereka mengenai topik yang akan guru bincangkan pada hari tersebut. Seterusnya, guru akan bersoal jawab dengan murid mengenai penjagaan kesihatan dan kebersihan diri yang terdapat dalam video tersebut. Murid akan dibimbing oleh guru untuk menghubungkaitkan video yang telah dipaparkan dengan tajuk pelajaran yang akan dipelajari pada hari itu. Ini adalah video yang akan ditontonkan kepada murid-murid. Baiklah, berdasarkan video tersebut, guru akan bersoal jawab dengan murid dan akan mengajukan satu soalan, iaitu
Sila nyatakan kepentingan menjaga kebersihan dan kesihatan diri melalui video animasi tersebut. Dan manakala jawapan yang mungkin akan diberikan oleh murid, yang pertama ialah supaya persekitaran kita lebih sihat, dan jawapan yang kedua ialah supaya diri bebas daripada penyakit. Jadi rumusan guru daripada setelah aktiviti tersebut dilakukan ialah murid dapat mengetahui tentang kesihatan dan kebersihan diri, serta murid dapat menjawab soalan yang diajukan oleh guru dengan baik. Baiklah, bergerak kepada implikasi berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan. Strategi PDPC yang digunakan ialah bimbingan berfokuskan individu ataupun berkumpulan, serta perbincangan. Aktiviti murid iaitu pengajaran abad ke-21 pula ialah perbincangan kumpulan dan latihan berfokus penyelesaian masalah. Elemen kemahiran berfikir aras tinggi yang diaplikasikan ialah menganalisis, mengaplikasi serta menilai. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Okey, seterusnya adalah aktiviti utama. Aktiviti pertama yang kami akan lakukan adalah antara aktiviti yang pertama kami laksanakan ialah aktiviti yang bertajuk apakah gambar itu. Ini merupakan link game tersebut. Ini adalah contoh permainan yang murid akan laksanakan. Okay, daripada kami telah menggunakan aplikasi Jigsaw untuk melaksanakan aktiviti tersebut. Daripada aktiviti ini, guru akan meminta murid-murid untuk melihat paparan skrin yang telah dipaparkan. Kemudian, murid-murid perlulah meneliti dan menganalisis gambar yang dipaparkan. Seterusnya, murid akan dipilih secara rawak untuk menyusun dan suai gambar tentang saya sihat dan bertenaga. Seterusnya dan terakhir adalah murid tersebut akan disuruh untuk membina ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan atau ayat permintaan berdasarkan gambar tersebut. Jadi rumusan guru daripada aktiviti ini ialah sudah semestinya murid dapat meneliti dan menganalisis gambar yang dipaparkan, dan murid juga dapat membina ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan atau ayat permintaan. Oleh itu, impak atau refleksi daripada aktiviti ini ialah yang pertama, aktiviti ini terdiri daripada unsur kreatif, iaitu murid dapat menilai dan menganalisis daripada gambar tersebut. Seterusnya, pentaksiran bagi aktiviti Jigsaw ini adalah lisan, di mana murid ni diminta untuk membina ayat suruhan, larangan, silaan atau permintaan berdasarkan gambar yang telah dipaparkan oleh guru. Gaya pembelajaran yang dilakukan daripada aktiviti ini adalah kecerdasan pelbagai, dan bahan bantu mengajar adalah Jigsaw Planet iaitu menyusun gambar, dan kemahiran berfikir ada dua iaitu menjana idea dan dapat menghubung kait, dan pendekatan bagi aktiviti ini adalah pendekatan didik hibur iaitu murid dapat bermain sambil belajar. Seterusnya adalah strategi pengajaran iaitu strategi pengajaran ni ia berpusatkan bahan dan murid. Jadi nilai murni daripada aktiviti tersebut adalah kegigihan, di mana murid ni gigih untuk menyusun gambar tersebut dan gigih untuk membina jenis ayat. Lepas tu seterusnya adalah kecerdasan pelbagai. Kecerdasan pelbagai ini terbahagi kepada dua iaitu verbal linguistik. Saya akan terangkan dulu apa verbal linguistik itu. Verbal linguistik adalah kebolehan menggunakan perkataan dengan berkesan, sama ada lisan atau tulisan, termasuk kebolehan memanipulasi ayat, gaya pertuturan dan sebutan dengan betul. Manakala kecerdasan pelbagai yang kedua adalah interpersonal iaitu kemampuan untuk membezakan antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkomunikasi dengan berkesan secara pragmatik terhadap petanda tersebut. Seterusnya adalah kemahiran insaniah iaitu kemahiran komunikasi.
Seterusnya saya serahkan pada rakan saya. Seterusnya ialah aktiviti kedua iaitu mari berlakon. Langkah-langkah aktiviti ini akan dinyatakan dalam rancangan pengajaran harian yang telah kami hasilkan, iaitu yang pertama, pelajar dibahagikan kepada 5 kumpulan. Seterusnya, setiap kumpulan perlu menghantar seorang wakil untuk mencabut undi bagi menentukan apakah aktiviti yang perlu dilakonkan. Guru akan memaparkan flipbook di papan putih tentang aktiviti-aktiviti penjagaan diri yang perlu dilakukan. Murid perlu melakukan aktiviti-aktiviti tersebut mengikut undian yang mereka perolehi. Seterusnya, murid diberikan peruntukan masa selama 3 minit untuk berbincang mengenai cara persembahan di dalam kumpulan dan memilih 2 orang ahli kumpulan untuk berlakon di hadapan kelas. Dan akhir sekali, sebelum memulakan lakonan, guru akan meminta murid untuk menyatakan pengetahuan sedia ada mereka mengenai aktiviti lakonan yang akan dilakukan. Di sini saya sertakan any flick yang akan dipaparkan kepada murid-murid. Ini adalah senarai aktiviti yang akan diperolehi oleh murid-murid dan akan dipersembahkan di hadapan kelas. Baiklah, rumusan yang dapat dirumuskan oleh guru daripada aktiviti yang dijalankan ialah murid dapat mengetahui tentang cara-cara penjagaan kebersihan diri dengan betul. Seterusnya, murid boleh mengaplikasikan cara-cara penjagaan kebersihan diri dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang terakhir, murid berupaya mendengar dan memberikan respon dengan baik terhadap pengetahuan yang maafkan saya tentang soalan yang diajukan oleh guru, iaitu mengenai pengetahuan sedia ada mereka mengenai aktiviti yang akan mereka lakukan. Baiklah, seterusnya antara impak yang akan diperolehi apabila melakukan aktiviti ini ialah yang pertama, terdapat elemen kemahiran berfikir aras tinggi iaitu menganalisis dan mengaplikasi. Kedua-dua kemahiran berfikir ini akan dapat dilihat melalui akan dapat dilihat apabila murid-murid menjalankan aktiviti ini. Seterusnya ialah gaya pembelajaran yang digunakan ialah kecerdasan pelbagai. Bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru ialah medium AnyFlip dan juga Canva, iaitu untuk menghasilkan flipbook yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti penjagaan diri. Seterusnya ialah strategi pengajaran yang diaplikasikan semasa melakukan aktiviti ini ialah berpusatkan bahan dan juga murid. Yang seterusnya ialah pengajaran abad ke-21 yang diaplikasikan ialah perbincangan kumpulan iaitu round table. Kaedah ini diaplikasikan semasa melakukan aktiviti iaitu murid dibahagikan kepada 5 kumpulan di mana setiap ahli kumpulan akan memberikan idea dan mereka akan berbincang untuk menentukan idea yang paling terbaik. Seterusnya ialah pentaksiran. Pentaksiran dilakukan oleh guru melalui pembentangan hasil di hadapan kelas dan juga sesi soal jawab. Nilai murni yang diterapkan dalam aktiviti ini ialah kerjasama, di mana mereka bekerjasama dalam menyelesaikan aktiviti ini secara berkumpulan. Kecerdasan pelbagai yang dapat diaplikasikan ialah interpersonal dan verbal linguistik. Kemahiran insaniah pula ialah kemahiran komunikasi dan kemahiran kerja berpasukan, di mana mereka akan melakukan aktiviti ini secara berkumpulan dan memerlukan interaksi antara satu sama lain. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya.
Baiklah, seterusnya, mari kita lihat pula aktiviti yang ketiga iaitu aktiviti yang terakhir untuk aktiviti utama. Aktivitinya ialah dengar dan respon. Aktiviti ini akan menggunakan satu bahan bantu mengajar iaitu sampel berwarna. Bahan ini akan menjadi daya penarik yang penting iaitu untuk menarik rangsangan dan minat murid-murid agar kekal aktif dalam melaksanakan aktiviti. Bahan ini juga adalah bertujuan untuk menimbulkan suasana yang menyeronokkan dalam kalangan murid-murid di dalam kelas serta aktiviti ini ialah serta bagi mengelakkan murid berasa bosan apabila telah melaksanakan dua aktiviti pada sebelumnya. Seterusnya, strategi PDPC pula yang telah diterapkan dalam aktiviti ini ialah aktiviti yang berpusatkan bahan iaitu sampel berwarna. Dan seterusnya, elemen kemahiran berfikir aras tinggi atau KEBAT yang diterjemahkan dalam aktiviti ini ialah murid dapat menganalisis jenis ayat yang dibaca oleh guru dan kemudian murid dapat mengaplikasikan respon yang mereka telah pelajari terhadap ayat-ayat yang didengari. Murid juga dapat mengaplikasikan respon tersebut semasa mengalami situasi lain di luar kelas. Kemahiran insaniah yang difokuskan sepanjang menjalankan aktiviti ini pula ialah kemahiran berkomunikasi iaitu komunikasi antara guru dan murid agar dapat menjalankan aktiviti ini dengan baik dan berkesan. Kemudian nilai murni yang ingin diterapkan dalam diri murid-murid sepanjang menjalankan aktiviti ini ialah keberanian, di mana murid perlu mempunyai keberanian untuk menjawab soalan yang diberikan tanpa perlu memikirkan kesan betul ataupun salah jawapan yang telah diberikan. Dalam aspek pentaksiran pula akan dilakukan secara lisan iaitu melalui keberhasilan murid memberi respon terhadap ayat perintah yang telah didengari dan dipelajari. Baiklah, antara langkah-langkah untuk menjalankan aktiviti dengar dan respon ini ialah pertama, guru akan menyediakan 4 sampel berwarna yang di dalamnya terdapat jenis-jenis ayat perintah iaitu ayat silaan, ayat suruhan, ayat permintaan dan ayat larangan. Kemudian, murid akan diminta untuk memilih salah satu sampul tersebut yang untuk dibuka. Kemudian, guru akan membaca jenis ayat perintah yang terdapat di dalam sampul tersebut. Kemudian, murid diminta untuk memberi respon terhadap ayat yang telah dibaca oleh guru. Dan akhir sekali, murid yang dapat memberi respon yang betul akan diberi ganjaran. Secara rumusannya, guru dapat melihat bahawa murid dapat mendengar dengan teliti dan dapat mengecam jenis ayat yang dibaca dan murid juga dapat memberi respon yang sesuai berdasarkan jenis ayat yang didengari. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya. Seterusnya adalah aktiviti penutup. Aktiviti penutup ni merupakan rumusan isi pelajaran. Jadi daripada rumusan isi pelajaran ni, yang pertama, guru memilih wakil murid daripada setiap kumpulan untuk memberikan rumusan isi pelajaran yang telah dipelajari. Dan yang seterusnya, kemudian setiap kumpulan akan diberi 3 kad emoji iaitu emoji senyum, tiada perasaan dan juga masam. Setiap kumpulan perlu menilai rumusan isi pelajaran yang dipersembahkan di hadapan. Dan yang ketiga adalah guru memberikan pujian atas sikap murid yang bekerjasama dalam kumpulan untuk merumuskan isi pelajaran yang akan dipersembahkan. Setelah itu, guru akan merumuskan sesi pengajaran dan
pengajaran dan pembelajaran berdasarkan persembahan tadi. Dan kemudian murid-murid ni dikehendaki untuk mendengar rumusan yang diberikan oleh guru dengan teliti. Jadi implikasi bagi aktiviti penutup ni adalah daripada segi pentaksiran adalah persembahan rumusan dan bahan bantu mengajar daripada aktiviti ini adalah kad emoji dan kemahiran berfikir, merumus. Nilai daripada aktiviti tersebut adalah kerjasama dan ketekunan dan seterusnya adalah kecerdasan pelbagai iaitu terdiri pada dua iaitu interpersonal dengan verbal linguistik. Jadi tindakan susulan untuk murid bagi aktiviti ini adalah terbahagi kepada dua iaitu aktiviti pemilihan dengan aktiviti penggayaan. Aktiviti pemilihan ni guru dapat membekalkan latihan aras rendah kepada murid-murid yang belum mencapai objektif sebagai latihan pemulihan. Maafkan saya, seterusnya adalah aktiviti penggayaan iaitu daripada aktiviti penggayaan ni pelajar perlu melaksanakan latihan menjawab soalan pada halaman 23 iaitu pada buku teks tahun 3 dan simulasikannya. Seterusnya, pada akhir waktu kelas, didapati bahawa seramai 22 orang daripada 25 orang murid mencapai objektif pembelajaran dan akan diberi latihan pengayaan dan pengukuhan. Manakala 3 orang murid yang lain belum mencapai objektif pembelajaran dan akan diberikan beberapa latihan pemulihan. Seterusnya ialah lampiran. Kami juga telah melampirkan lampiran berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan dalam rancangan pengajaran harian yang telah dihasilkan. Yang pertama ialah set induksi iaitu pemula. Kami lampirkan link video YouTube yang digunakan. Seterusnya ialah aktiviti yang pertama iaitu apakah gambar itu, disertakan bersama dengan link permainan. Seterusnya ialah aktiviti ketiga iaitu mari berlakon, disertakan juga Anyflip yang digunakan untuk memaparkan aktiviti penjagaan diri kepada murid-murid. Seterusnya ialah aktiviti yang ketiga iaitu dengar dan respon. Bahan bantu mengajar yang digunakan iaitu sampul berwarna. Seterusnya ialah aktiviti penutup, kad emoji yang digunakan semasa merumuskan isi pembelajaran. Yang lampiran yang keenam ialah latihan pengayaan. Latihan pengayaan ini diambil daripada buku aktiviti tahun 3 jilid 1 iaitu pada halaman 23 dan halaman 24. Seterusnya lampiran 7 ialah latihan pemulihan. Kami sertakan latihan-latihan yang diberikan kepada murid sebagai latihan pemulihan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.